Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kali ini saya akan berkongsi satu kisah yang berlaku lebih kurang 2 tahun lepas, sekitar tahun 2018, di mana sebuah sekolah tahfiz di Selangor diganggu penampakan jin. Tidak kurang daripada 100 pelajar yang diganggu dengan penampakan ini. Bayangkan, sebuah sekolah tahfiz yang mana pelajar-pelajar mereka pagi, petang, siang, malam menghafal Quran, membaca Quran, mempelajari Quran, tiba-tiba diganggu dan mereka boleh nampak penampakan jin. Jadi, seorang ustaz yang bertugas di sekolah tersebut yang mengenali saya, dia hubungi saya dan dia minta saya datang. Jadi saya pun datang pada satu malam bersama dengan beberapa orang pelajar saya yang dah dewasa. Pelajar-pelajar saya ni kebanyakannya dah hafal Quran 30 juzuk dan mereka belajar perubatan Islam dengan saya. Kami pun pergi bersama-sama ke sekolah tersebut dan masa kita sampai, pelajar-pelajar sekolah sudah pun berkumpul di masjid, lelaki dan perempuan. Jadi sebelum sesi rawatan, saya berikan sedikit tazkirah kepada mereka. Saya terangkan kepada para pelajar tentang sifat-sifat syaitan dan jin dan saya ingatkan mereka. Benda yang pertama mereka kena buat ialah buang ketakutan mereka terhadap jin dan syaitan. Jangan takut dengan makhluk yang bernama jin sebab mereka juga makhluk Allah. Yang penting bagi kita ialah untuk belajar dan mengamalkan apakah amalan yang boleh mendinding, membentengi diri kita daripada gangguan mereka. Itu yang paling penting sekali. It doesn't matter, tak kisahlah. Memang jin ni akan ada di mana-mana. Mereka ada di sekitar kita. Bahkan ketika saya merakamkan video ini, mungkin mereka juga ada di sini. Mungkin di kanan kiri saya, mungkin di atas saya. Kita tak tahu. Dan makhluk bernama jin ini, mereka akan senantiasa berada bersama kita. Cuma yang penting ialah kita belajar dan mengamalkan sunnah Nabi. Mengikut ajaran Islam yang sebenar, ikut Quran, ikut sunnah, ikut para ulama'-ulama' yang muktabar, apa yang mereka ajar pada kita. Jadi, saya pun mulakan sesi rawatan ruqyah menggunakan pembesar suara di masjid. Dan ketika kita ruqyah, beberapa orang pelajar perempuan memekik dan melolong. Rupa-rupanya ada lebih kurang 5 ke 6 pelajar perempuan yang histeria ketika ruqyah dilakukan. Jadi kita bawa semua pelajar-pelajar perempuan ni ke sebuah bilik, itu bilik warden di asrama perempuan, dan saya membacakan ayat-ayat ruqyah pada mereka semua. Dan memang agak hingar-bingar dengan pekikan mereka, lolongan mereka, mereka meracau, meronta. Dan akhirnya alhamdulillah, lama kelamaan sedikit sebanyak keadaan semakin reda. Dan bila dah reda, saya bertanya kepada mereka yang histeria tadi, sebenarnya masalah awak ni bermula di sekolah ni ke ataupun sebelum ni dah ada dah? Dia kata dah ada dah ustaz. Memang dia dah sakit lama. Gangguan pada dia tu dah sejak daripada kecil. Jadi didapati bahawa sebenarnya semua pelajar yang histeria tersebut bukan berpunca di sekolah tetapi berpunca daripada rumah ataupun sejarah yang lalulah. Jadi bukan kena-mengena dengan penampakan hantu di sekolah tersebut. Jadi saya pun ditunjukkan oleh ustaz-ustaz di situ tempat-tempat yang dikatakan sering berlaku penampakan jin tersebut. Jadi kita pun pergi dan saya baca, pelajar-pelajar saya pun saya suruh baca ayat-ayat ruqyah tertentu dan kita bacakan juga pada air. Satu badi air kita bacakan dengan ruqyah. Antara ayat kita baca senang je. Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat surah Al-Baqarah, surah As-Saffat 1 hingga 10, daripada surah Ad-Dukhan, daripada surah Al-Mu'minun dan sebagainya, 3 kul, ayat-ayat yang biasa kita baca, kita ruqyah pada air dan sebahagian air itu kita renjiskan, kita sembuh di sekeliling bangunan yang dikatakan diganggu tersebut. Dan ada juga satu kisah di mana seorang pelajar perempuan, dia pernah nampak penampakan seorang perempuan di bawah tangga sekolah. Di satu tempat di kawasan tu, memang agak gelap pun. Bila saya pergi memang tak ada lampu. Dan tempat tu gelap dan mereka kata mereka selalu nampak kelibat seorang pelajar yang sudah tidak ada lagi di situ. Dia dah berpindah ke sekolah lain tetapi mereka nampak jelmaannya berada di situ. Jadi ini semua gangguan syaitan. Ini semua halusinasi yang diciptakan oleh syaitan. Dan daripada asar Ibn Umar, ini adalah
as-su'ala ataupun as-sa'ala, iaitu makhluk di kalangan jin yang merupakan tukang sihir di kalangan jin yang menampakkan penampakan-penampakan ini. Dan hal ini saya dah jelaskan dalam video episod yang sebelum ini, episod tentang remaja yang bermain di rumah usang. Jadi apa yang saya katakan pada pelajar ini ialah, walaupun kita hafiz ataupun hafizah Al-Quran, syaitan tidak akan berhenti mengganggu. Jadi ada seorang pelajar yang mana dia tidak pernah ada sejarah kerasukan, tetapi malam tersebut kali pertama dia dirasuk. Tetapi dia tidak meracau, dia cuma jatuh pengsan dan dia tidak boleh membuka mulut, membuka mata, tak boleh. Beberapa lama saya ruqyah, akhirnya alhamdulillah dia boleh buka mata semula dan dia boleh bercakap. Beberapa hari kemudian, keluarga dia datang jumpa saya. Saya pun berikan penerangan kepada mereka apa yang mereka perlu lakukan. Mungkin tuan-tuan perempuan mungkin rasa heran, kenapa hafizah Quran boleh dirasuk oleh jin? Kita tak perlu heran, sebab kerasukan jin ni berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jika sahabat Nabi sendiri, seperti wanita kulit hitam yang datang pada Nabi minta untuk didoakan supaya dia sembuh. Misalnya Osman bin Abil As, sahabat Nabi yang ketika solatnya diganggu oleh syaitan. Ini adalah manusia-manusia yang mulia. Sahabat-sahabat Nabi yang kita kata radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Mereka manusia yang terbaik yang pernah hidup sebelum kita. Mereka juga boleh diganggu oleh syaitan. Mereka juga boleh dirasuk. Apatah lagi kita yang hidup 1400 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sekali ialah kefahaman terhadap Al-Quran, bukan sekadar menghafal. Itulah nasihat yang saya berikan kepada pelajar dan juga keluarganya. Satu keluarga, adik-beradik dia semua hafizah Quran, tetapi kenapa boleh diganggu? Kerana syaitan tidak akan mengecualikan siapa-siapa. Janji iblis pada Allah SWT ialah apa? La'ughwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan sesatkan mereka. Siapa? Bani Adam, manusia, semuanya. Aku akan pasti sesatkan mereka. Tidak terkecuali hafiz dan hafizah. Tidak terkecuali ustaz dan ustazah. Jadi, sangat penting untuk kita mengenali siapa musuh kita. Syaitan ini Allah sebut dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia, syaitan ini, musuh kamu yang nyata. Walaupun kita tak nampak mereka gaib, tapi mereka musuh yang mubin, yang nyata. Tetapi berapa ramai yang tahu, yang belajar, yang faham tentang tipu daya syaitan? Ini yang disukai oleh mereka. Orang yang jahil terhadap tipu daya syaitan, yang tak tahu sifat iblis, sifat syaitan, gangguan syaitan macam mana, mereka tak tahu tentang jin, kelabu, keliru tentang alam jin. Inilah manusia yang senang diganggu oleh syaitan. Musuh yang kita tidak tahu, yang kita tidak faham, itulah musuh yang akan mengalahkan kita. Dan orang-orang yang berilmu sahaja, yang faham Quran, yang beramal dengan Quran, yang insya-Allah syaitan takut kepada mereka. Kenapa? Sebab orang yang berilmu, mereka tahu tipu daya syaitan. Mereka tahu cara untuk menewaskan syaitan. Ini yang ditakuti oleh syaitan dan mereka tak akan ganggu. Jadi, menghafal Quran itu baru permulaan sahaja. Belum cukup untuk dikatakan seorang yang berilmu. Orang yang berilmu bukan hanya membaca dan menghafal, tetapi mereka memahami Quran dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, selepas saya pulang dan saya bertanya kepada ustaz-ustaz yang bertugas di sekolah tersebut, masih adakah lagi gangguan yang sebegitu? Tidak ada lagi. Alhamdulillah, gangguan-gangguan penampakan hantu, syaitan dan sebagainya ke atas pelajar yang ramai begitu tidak ada lagi. Dengan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam. Allahu alam bisawab. Saya harap coretan kali ini ada sedikit sebanyak manfaat kepada anda yang menonton. Salah dan silap daripada kelemahan saya dan juga syaitan, segala yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.